Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Channel. Bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa like, komen dan subscribe. So pada hari ini, saya nak sharekan tips macam mana kita pilih haluan jalan kita selepas SPM. So ada banyak jalan korang boleh pilih. Korang boleh pilih matrikulasi, ataupun korang nak masuk STPM ke, nak pergi diploma ke, politeknik ke, ataupun korang nak masuk CJ kemahiran ke, ataupun korang nak terus lompat kepada alam pekerjaan. So the main point hari ni saya nak share tentang macam mana cara nak masuk ke dalam matrikulasi. So the first thing first, korang kena tahu tentang the syarat dia, the minimum requirement yang korang perlu dapat dalam sijil SPM korang sebelum korang boleh apply ke dalam matrikulasi, supaya korang berjaya lah untuk apply. Ini sesuai lah untuk mereka yang baru nak menduduki SPM tahun ni. Mungkin bagi yang mereka dah dapat result ni, mereka dah apply awal dah. Okay, so first, apa yang korang perlu buat, umur mestilah less than 20 years old. Tak boleh 21 tahun dah, tak boleh. Korang kena warga negara Malaysia dan korang mestilah pelajar SPM tahun tersebut. Contoh, tahun 2020 korang nak apply, korang mestilah SPM baru lepas, contohnya tahun 2019, seperti macam itulah. Okay, next, kena tahu syarat-syarat subjek yang perlu lulus. Sebab kalau orang tu dapat straight A, senang lah. Kalau orang tu contoh dapat apa, 7A, 8A, the bare minimum kita nak tahu berapakah yang perlu diorang dapat kalau nak masuk matrikulasi. So dalam matrikulasi ada program 2 semester, ada program 4 semester, ada perakaunan, ada perakaunan profesional, kejuruteraan dan sains. So kat sini kita sembang simple je. Paling detail korang pergi dekat UPU, dekat MOE, korang boleh tengok dia punya syarat-syarat detail ada dalam bentuk PDF. So contoh, dalam jurusan sains 2 semester, apa yang perlu korang lakukan? At least korang kena dapat B dalam matematik. Then korang perlu dapat C dalam subjek-subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, kimia, fizik atau bio, dan mesti lulus sejarah. Itu syarat dia. Contoh syarat yang lain, kalau 4 semester dia rendah sikit syarat dia. At least dapat C dalam BNBI Math dan dapat lulus saja dalam subjek yang lain. So contoh, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan, semua tu dah lain lah syarat dia. Korang kena tengok sendiri syarat dia apa. Contoh yang paling tough kat sini adalah jurusan perakaunan profesional. Ni baru sikit lah ni. Dia punya syarat yang tough dia, korang kena dapat BI paling kurang A-. Ada matematik paling kurang A. Tu korang kena tengok lah kalau yang mana minat korang kena nak pergi. So korang boleh tengok dekat laman web MOE, Ministry of Education. Okay, next kita pergi kepada point yang ketiga, iaitu financial, tentang kewangan. Sebab tak semua kita boleh masuk matrikulasi, sebab kita kena fikir juga tentang kewangan. Walaupun matrikulasi 90% adalah untuk Bumi Putera, hanya 10% sahaja untuk bukan bumi. Tapi kita pun nak tengok berapa agaknya kena bayar. Kita risau kadang-kadang kena bayar banyak ke tak. Okey, untuk pengetahuan korang, yuran pengajian, yuran penginapan, semuanya free, ditanggung kerajaan. Korang cuma bayar masa pendaftaran tu, korang bayar yuran pendaftaran. Okey, contohnya ni korang boleh tengok juga dekat laman web MOE. Contohnya, kita ambil paling simple secara general untuk program 2 tahun. Untuk program 2 tahun, contoh jurusan sains, korang kena bayar sebanyak RM600. Dulu masa zaman cikgu dulu murah lagi lah, RM350. Sekarang ni dah 2021 je dah naikkan dah jadi RM600. Ini bayar one off je sekali. Contoh 2 semester kita ambil dalam masa setahun, hanya bayar sekali je masa daftar. Kalau korang jurusan 4 semester, korang kena bayar tahun yang pertama RM600, tahun kedua korang kena bayar dalam RM400. Dia macam itulah, kena bayar. At least kena bayar tak banyak sangat, boleh kumpul duit tu. Okay, then tentang sara hidup. Contohnya kita student kat sini duduk kat asrama, macam mana nak makan? Makanan tak disediakan. Ni bukan asrama penuh ke, bukan apa. Korang kena beli sendiri, tapi diberi allowance sara hidup. Allowance sara hidup ni dia bagi RM250 satu bulan. Tak tahulah ada serta matrikulasi dah naikkan ke belum, tapi total dia akan bagi RM1,250. Dia lebih kurang ya dengan zaman dulu. Zaman dulu dia bagi dalam RM1,100 kot.
So korang ada duit makan, tapi kena bajet-bajet lah. Sebab kita buat kira-kira 1 month 30 hari. Jadi dalam 30 hari tu nak bagikan, kalau satu hari RM10 pun dah tak cukup dah, dah RM300. Sekarang dia bagi sebulan RM250 je. So kat sini kena jimat cermat. So kena masa cuti yang panjang, masa SPM tu cari kerja part time untuk kumpul sedikit duit untuk belanja bila belajar dekat matrikulasi. Bagi mereka yang ada keluarga berada sikit, bolehlah mak bapak tolong. Bagi mereka yang dari keluarga yang kurang berkemampuan, kena simpan duit, kena pandai simpan duit supaya nanti tak sesak sangat. Untuk pengalaman cikgu memang sesak. Sebab kita nak makan lagi, nak top up lagi, nak mesej awet lagi, semua tu pakai duit. So first tak payah ada awet lah, nanti duit banyak habis. So korang kalau nak jimat, nak duit tu untuk makan je, kena belajar simpan duit. Sebab nanti nak beli buku-buku sikit, nak baca-baca pun pakai duit juga. Okay, tu dalam segi financial. Kita pergi point yang keempat, tengok availability. Tempat matrikulasi ni, kita tahu 90% untuk bumi, 10% untuk non bumi. Tapi banyak ke matrik kat Malaysia ni? Jangan risau, ada banyak, ada 17 matrik. Dia ada campur lah. Ada matrik jenis mara, ada matrik jenis teknikal saja, tapi kebanyakannya matrik yang general. Contohnya kita ada KMJ, Kolej Matrikulasi Johor, Kolej Matrikulasi Melaka, KMM, KMP Perlis, KMPK Perak, ada banyak lagi. Dan ada juga Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Korang pilih tempat yang mana korang nak belajar. Contoh kan, hari-hari dah bosan lah, asyik-asyik duduk Johor, ya tiba-tiba nak pergi Pulau Pinang, masuklah KMPP, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Tapi korang tak boleh pilih. Korang dia bagi, kalau korang apply dekat UPU, dia bagi option pertama nak pilih yang mana, 2 ke mana, 3 mana. So dia akan letakkanlah secara random yang mana korang akan sesuai. Tapi untuk pengalaman saya akan pilih dekat dengan rumah lah. So we don't want to waste money. Nanti nak balik kampung senang, nanti nak enjoy nantilah zaman you. Sekarang zaman matrik ni 1 tahun fokus sahaja. So pilih tempat yang bila makan murah, nak perjalanan murah, tengok macam itu tempat. Tapi kalau nak pilih yang top pun, korang boleh cari lah. Contoh korang rasa macam Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan top, nak masuk itu, masuklah. Contoh nak masuk Kolej Matrikulasi yang baru je, contoh kat Selangor, nak masuk, depend kat korang. So lokasi ni pun penting juga untuk menjimatkan kewangan korang. Okay, next adalah yang terakhir adalah tentang package. Package kat sini kita package program yang ditawarkan. So korang kena betul-betul fikir, dan masa nak apply tu, nak apply yang mana. Sama ada korang nak apply sains tulen, korang nak apply sains fizikal ke, accountant ke, korang nak apply kejuruteraan ke, ataupun accountant professional. Ada banyak dalam tu, korang boleh baca dekat MOE. Dan setiap itu korang kena tahu subjek teras yang korang kena ambil. Contohnya sains ni ada sains hayat, sains fizikal. Kalau sains hayat wajib ambil bio, sains fizikal wajib ambil fizik. So korang kena tengok package yang ditawarkan. Sebab dalam matrikulasi ni memang kimia, bio, matematik, bahasa Inggeris, lagi satu contohnya bahasa Inggeris, matematik. 4 tu adalah wajib. Fizik lagi satu wajib korang belajar. So, bagi siapa yang kurang berminat, bolehlah ambil kos-kos yang diploma. Dia menjurus khusus kepada bidang yang masing-masing. Bagi siapa yang still minat science stream ni, boleh masuk ke dalam matrikulasi. Bagi siapa yang nak masuk matrik juga tapi tak minat science stream, boleh juga masuk accountant pun ada. So boleh tengok program yang ditawarkan. Ni adalah untuk calon-calon SPM yang baru lah untuk 2021, di mana korang boleh plan masa depan korang. Satunya, kebaikan matrik ni murah, hanya bayar sekali sahaja berbanding diploma dan sebagainya. So satu murah, satu dia cepat habis. Kalau program 2 tahun, dalam masa setahun ni korang habis, korang tahun depannya akan masuk universiti. Dan satu kelebihan dia, kekurangan dia apa? Kekurangan dia belajar dia laju gila. So korang kena rajin, jangan main-main. Sebab belajar laju gila, dia ada pointer semester pertama dengan semester kedua. Kumulatif gabungan tu korang kena dapat tinggi lah, paling kurang lah, minimum. Kalau saya set dalam diri saya, minimum kena dapat pointer 3 ke atas. Kalau 3 ke atas tu bagus. Sebab apa? Sebab korang tak akan kena lelong. The best kalau korang boleh dapat 3.5 ke atas. Kalau tak, korang dapat pointer 2, 2.5, boleh masuk U.
nanti kena lelong lah. Contoh korang suka subjek bio, nak masuk bio tulen, kimia tulen, dah tak dapat. Nanti kena lelong masuk subjek yang korang tak nak pun belajar. Contohnya korang nak belajar subjek apa, kejuruteraan dalam universiti, tapi tak dapat, kena lelong. So belajar rajin-rajin. Itu je yang cikgu nak sharekan, macam mana perjalanan, macam mana sebelum kita masuk universiti, sebelum kita masuk matrikulasi perjalanan pertengahan sebelum ke universiti, kita perlu rancang daripada awal. So itu je perkongsian. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye, jumpa lagi.